الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الثاني مما يجزم الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد والثالث لما أختها كقوله تعالى لما يقض ما أمره بل لما يذوق عذاب وتشارك لم في أربعة أمور وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضي وتفارقها في أربعة أمور أحدها أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Baik, sambung pengajian kita. Jadi pengajian kita pada jawazimul mudhari', iaitu amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Kita ulang sedikit, terbahagi kepada dua, iaitu ma yajzimu fi'lan wahidan dengan ma yajzimu fi'lain. Iaitu satu apa yang menjazamkan satu fi'il dan satu lagi apa yang menjazamkan dua fi'il. Jadi sebelum ni di Ajrumiyah kita mengaji ma yajzimu fi'lan wahidan ada 4. Kan? Ada 6. Ada 6 lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a. Ada 6. Tapi di sini ada 5 disebut. Ada 5 dengan dia pergugurkan alam dengan alamma. Sebab asal alam dan alamma adalah lam dan juga lamma. Tapi dan dimasuki oleh hamzatul istifham untuk tujuan takrir, bagi faedah takrir. Jadi tinggal 4. Lepas tu tambah satu lagi jadi 5 at-talaq. Jadi itu kita bincangkan tolak panjang. Jadi tak sempat kita ambil yang baki, iaitu apa yang menjazamkan satu fi'il. Baik. Jadi antara yang menjazamkan fi'il mudhari' lagi dan dia menjazamkan satu fi'il adalah lam. Yang pertama dia mulakan dengan tolak dan yang kedua lam. Disebut di sini as-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan lam. Kalau kita sempat habiskan sampai yang menjazamkan dua fi'il, kita habiskan secara ringkas. Sebab benda ni kita dah mengaji dah. Jadi kita ulang balik. Nanti sama aja yang tu pun. Baik. Jadi yang menjazamkan satu fi'il kita kata ada 5 dan musannif rahimahullah mulakan dengan talaq. Jadi yang kedua dan yang ketiga sekalilah, sebab ada persamaan di antara lam dan juga lamma dan juga ada perbezaan. Kita dah sebut dah itu dalam pengajian matan Ajrumiyah, tapi kita ulang sedikit di sini. Kita ambil lah apa yang disebut oleh syarih. Kata syarih as-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan lam. Daripada perkara yang menjazamkan satu fi'il ataupun adat yang menjazamkan satu fi'il adalah lam. Wa huwa harfun. Dan lam ini adalah huruf yang yanfil mudhari'a, menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia.
Jadi kalau fi'il mudhari' tu yashrab, kita masukkan lam, maka fungsi lam ni dia menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia, maknanya tidak minum. Asalnya makna minum, tapi menafikan makna tersebut. Wa yaqlibuhu madiyan, dan dia menukarkan fi'il mudhari' yang asalnya menunjukkan atas masa sekarang ataupun akan datang, tapi bila masuk lam dia tukarkan daripada makna mudhari' kepada makna madi. Dia menukarkan daripada makna mudhari' kepada makna madi. Wa yaqlibuhu madiyan, ka qaulika, seperti kata kamu lam yakum wa lam yaq'ud, wa ka qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Baik. Wasalisu lamma ukhtuha, dan yang ketiga lamma, itu saudara lam. Saudara lam. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lamma yaqdi ma amarah bal lamma yadhuqu azab, dari azabi. Lamma yaqdi ma, lamma, kita tengoklah ada perbezaan, kita terjemah lam belum. Belum. Kalau lamma, selalunya kita terjemah belum lagi. Sebab ada perbezaan di situ. Ada perbezaan pada nafi dengan lam dan nafi dengan lamma. Yang mana penafian dengan lamma dia berterusan. Dia berterusan sampailah zaman sekarang ni. Maknanya ilal an, contohnya kita kata lamma ya'ti al-ustaz. Kita kata ustaz belum datang lagi. Maknanya tadi dia tak datang. Zaman tadi, yang belakang tadi, ilal an, dia belum sampai lagi. Dia tak datang lagi. Tapi ada ihtimal datang. Ada ihtimal datang. Tadi kita sebut lamma. Bila sebut lam, maknanya dah tak datang. Lam ya'ti. Lam ya'ti. Jadi dia bagi makna tu, makna dia menukarkan kepada makna. Satu, dia menafikan makna mudhari', dan dia menukarkan makna mudhari' kepada mudi. Kepada madi. Zaman yang telah lepas. Baik. Jadi sini apa tengok tafsir lah. Lamma yaqdima amarah. Tapi yang kedua tu bal lamma yadhuqu azabi. Maknanya bal lamma yadhuqu. Itu pun kena tengok merujuk kepada siapa. Apa ni dhamir. Apa ni wawul jamaah tu. Maknanya mereka, bahkan mereka belum merasai azab aku. Mereka belum merasai, nanti mereka akan rasa. Tak? Nanti mereka akan rasa. Mereka belum merasai azab aku. Baik. Wa tusyariku lam fi arba'ati umurin. Di sini disebut 4 persamaan dan 4 perbezaan. Itu kita sebut berapa? 6 persamaan kan? 5 perbezaan. Di sini disebut 4. Tak apalah, kita tengok apa yang disebut oleh syarah. Dia kata wa tusyariku lam. Lam apa ni, tusyariku ada dhamir hiya, kembali kepada lamma. Wa tusyariku lamma lam. Jadi lamma dia musyarakah sama dengan lam pada empat perkara. Wahyal harfiyah, yang pada pertamanya kedua-duanya huruf. Lamma huruf, lam pun huruf. Dan yang kedua wal ikhtisasu bil mudhari', tertentu kedua-dua ni dengan fi'il mudhari'. Lam masuk pada fi'il mudhari', lamma pun masuk pada fi'il mudhari'. Wa jazmuhu, yakni wa jazmul mudhari', dan kedua-duanya lam dan lamma ni menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. Wa qalbu zamanihi ilal mudi, dan menukarkan masa zaman fi'il mudhari' tersebut kepada mudi, kepada zaman yang lepas. Itu persamaan lam dan juga lamma. Lamma dan juga lam. Wa tufariquha, yakni wa tufariqu lamma lam. Lamma dia beza dengan lam fi arba'ati umurin, pada 4 perkara. Yang pertama ahaduha annal manfiyya biha, yakni annal manfiyya bi lamma, tu merujuk kepada lamma, mustamirrul intifa, dia berterusan penafian dia. Penafian itu berterusan sampai bila? Ila zamanil hal,
ke zaman sekarang waktu dia bercakap tu. Bi khilafil manfi bilam, bersalahan apa yang dinafikan dengan lam. Yang mana apa yang dinafikan dengan lam tu terkadang dia mustamir, terkadang dia munqati'. Fa innahu qad yakunu mustamirran. Ni fa inna apa ni manfi bilam tu qad yakunu mustamirran. Boleh jadi dia berterusan penafian tersebut. Seperti apa? Seperti firman Allah Taala lam yalid. Allah Taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi penafian ni adakah terputus ataupun berterusan sampai bila-bila? Dia berterusan penafian tersebut. Ada, tapi kalau manusia kita kata lam yalid. Tapi sekarang ni sekarang ni dia dah beranak dah. Dia dapat anak dah. Jadi waktu tu dia munqati'. Kalau pada manusia. Maknanya hari dulu dia tak beranak, dia tak ada anak, sekarang ni dia ada anak. Tapi pada Allah Taala dia berterusan. Wa qad yakunu munqati'an, dan terkadang al-manfi bilam tu munqati'an, terputus. Seperti mislu hal ata 'alal insani hinum midad dahri lam yakun syai'an madhkura. Untuk penjelasan lebih ayat tu anda tak mau panjang, atau apa boleh merujuk kepada tafsir lah. Cuma anda nak bagi tahu kat sini apa ni syahid kita dekat lam yakun. Lam yakun tu dhamir huwa itulah insan. Lam yakun al-insan tu syai'an madhkura. Maknanya sebelum manusia tu dicipta, dijadikan, maknanya dia tidak ada apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Tidaklah dia tu sesuatu yang madhkur. Tapi lepas tu dia dijadikan. Maka waktu tu dia jadi syai'an madhkura. Maknanya dia terputus, penafian dia tu terputus. Yang tadi dia tak ada apa-apa, sekarang ni ada. Jadi tadi tak ada. Lam yakun, sekarang ni jadi ada. Li'anna al-ma'na, kerana maknanya annahu kana ba'da zalika syai'an madhkura. Makna yakni annahu annal insan kana ba'da zalika, selepas itu, selepas dia dijadikan tu dia jadi syai'an madhkura. Tapi sebelum tu dia tidak ada apa-apa sebab dia tak dijadikan lagi. Jadi penafian dia tu terhenti sampai dia dijadikan. Terhenti sampai dia dijadikan. Wa min thamma, dan kerana itulah imtana'a an taqula, tertegah bahawa kamu mengatakan lamma yakum thumma qama. Sebab tu tak boleh kamu kata lamma yakum, dia belum bangun lagi, lepas tu dia bangun. Kalau guna lamma tak boleh, salah. Lamma yakum thumma qama. Sebab apa tak boleh? Sebab lamma penafian dia sampai zaman hal. Dia apa ni manfi bilamma ni dia mustamir sampai ilal hal. Maknanya sekarang ni pun dia tak bangun lagi. Tiba-tiba summa qama. Tak bangun, lepas tu bangun. Kan ada tanakut kat situ, berlawan. Tak bangun dengan bangun. Jadi tak boleh. Sebab penafian itu berterusan. Jadi duk nafi tak bangun, tiba-tiba bangun. Macam mana satu bangun dengan tak bangun? Jadi tak kena. Tapi kalau guna lam, betul. Kerana guna lam boleh. Sebab lam penafian dia munqati' ataupun mustamir. Dia kata lima fihi minat tanaqudi, kerana ada pada perkataan ni fi qaulika ni minat tanaqud, ada tanaqud, ada berlawan. Tak bangun dengan bangun. Mana satu? Kita dah nafikan sampai zaman sekarang, tapi zaman sekarang tu juga dia bangun. Jadi ada tanaqud di situ. Tapi wajaza, wajaza an taqul lam yakum summa qama. Boleh kamu kata lam yakum, dia tak bangun, kemudian dia bangun. Lam yakum summa qama. Lam ya'til ustaz summa ata. Ustaz tak datang, lepas tu dia kemudian dia datang. Itu boleh. Tapi kalau lamma ya'ti summa ata, salah. Kena guna lam. Itu perbezaan dia, perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, wasani anna lamma tu'zinu kathiran bitawaqqu'i subuti ma ba'daha. Lamma dia tu'zini, dia bagi tahu, tu'lim.
Tu'lim maknanya dia bagi tahu kebanyakannya lah, ghalibnya dia apa ni, tu'zin bitawaqqu'i, dengan keberangkalian berlaku sabit apa yang selepas, ma ba'da, apa yang selepas tu. Contoh kita kata lamma akul, aku tak makan lagi. Aku tak makan lagi. Tapi ada tawakkuk nak berlaku makan tu ada. Banyaknya begitulah. Lamma ya'ti sebab dia menafi hal. Lepas tu ada kemungkinan benda tu yang dinafikan tu kemungkinan nak berlaku tu banyak. Kemungkinan nak berlaku tu banyak. Tu dia kata anna lamma tu'dhinu kaseeran bitawaqqu'i subuti ma ba'daha. Contohnya nahu, ini firman Allah Taala, bal lamma yadhuqu azabi. Bahkan mereka belum merasai azab aku. Ai ilal an lam yadhuquhu. Yani sehingga sekarang mereka belum merasainya lagi. Wa saufa yadhuqunahu. Mereka akan merasai azab tersebut. Walam la taqtadi zalika. Adapun lam dia tidak la taqtadi, tak memberi faham akan yang demikian tersebut. Wa zakara hadzal makna az-Zamakhsyari, dan telah menyebut akan ini makna oleh az-Zamakhsyari. Wal isti'mal wal dzauq yashhadani bihi, dan al-isti'mal penggunaannya pada lughah Arabiah dan lughah Arabiah, wal dzauq dan rasa. Dan rasa itu dia kedua-dua ni menyaksikan makna tersebut. Ini penggunaan kita bila kita dah jadi banyak menggunakan kalam Arab, banyak dengar kalam Arab dan banyak kita bergaul dengan orang Arab, jadi kita dapat tahu dah perkataan ni apa maksud dia semuanya. Kita ada zauq. Ni kena lama sikit lah nak zauq tu. Wasalisu, perbezaan yang ketiga, annal fi'la yuhzafu ba'daha, bahwasanya fi'il dihazafkan selepas lamma. Ba'daha tu ba'da lamma. Adapun lam, fi'il tak dihazaf selepas dia, tapi lamma fi'il boleh dihazaf, boleh jika difahami. Annal fi'la yuhzafu ba'daha ba'da lamma. Yuqalu hal dakhaltal balad, dikatakan adakah kamu telah masuk al-balad, kamu dah masuk negeri itu. Fataqulu, kamu ada orang bagi cakap kat kita, contohnya kamu dah masuk ataupun dah masuk rumah ataupun dah masuk Sudan ataupun satu negeri. Fataqulu qarabtuha walamma, maknanya aku dah dekat dah, tapi aku walamma, walamma adkhul, yani aku belum masuk lagi. Dekat dah tapi tak masuk lagi. Turidu walamma adkhulha, kamu kehendaki dengan perkataan kamu lamma saja tu adalah lamma adkhulha. Wala yajuzu qarabtuha walam, tak boleh nak kata nak kata macam ni, qarabtuha walam, sebab lam fi'il selepas dia tidak dihazafkan, tapi lamma fi'il selepas dia boleh dihazafkan. Sebab tu macam kita tanya, ada sahabat-sahabat kita bila tanya, akal tak? Lamma dia sebut, dia hazaf fi'il, maksudnya lamma aku. Atau sallaita lamma, ai lamma usalli, ini aku belum solat lagi. Warabi'u, dan perbezaan yang keempat, lamma dan juga lam, annaha, yani anna lamma la taqtarin biharfi syarti. Lamma tidak menyertainya, tidak menyertai huruf dengan huruf syarat. Maknanya huruf syarat tak masuk tak masuk pada lamma. Huruf syarat tak masuk pada lamma. Adapun pada lam ada illam, fa illam tastati', nampak ada in huruf syarat, tapi kita tak kata illam ma tastati', kita tak sebut. Annaha la taqtarin biharfi syarti bi khilafi lam, taqulu illam takum qumtu. Kalau jika kamu tak bangun, aku bangun. Tapi kita tak kata illam ma takum, itu tak disebut, salah lah.
wala yajuzu in lamma takum kumtu. Lepas tu yang antara persamaan yang kita sebut ni perbezaan lah. Antara persamaan yang kita sebut dulu, kedua-duanya lam dan juga lamma dimasuki hamzah istifham. Alam, alamma. Kedua boleh alam, alamma. Dua-dua dimasuki hamzah istifham. Baik. Habis lam dan juga lamma. Apa ni? Ada apa ni amil jazam yang ketiga dan kedua dan juga yang ketiga. Sekarang ni kita nak masuk yang keempat. Yang keempat dan yang kelima. Sebelum ni kita mengaji apa? Lamul amri wad du'a wala fin nahyi wad du'a. Benar sama je. Cuma kadang mungkin takbir berbeza. Al jazimur rabi'. Apa ni amil apa ni yang menjazamkan fi'il mudhari' yang keempat, al-lamut talabiyah. Al-lam at-talabiyah. Ini yang disebut dalam matan jumlah lamul amri wa du'a. Yani lam yang bagi yang menunjukkan atas makna amar, suruh ataupun doa. Bezanya sama je. Sebenarnya amar tapi cuma kalau talab tu daripada inkana minal a'la lil adna itu panggil amar. Tapi kalau minal adna lil a'la itu panggil doa. Itu beza nak ta'addub. Sebab tu kita tak panggil kita minta kat Allah, kita panggil ighfir. Fi'il amar, tapi kita tak kata kita suruh Allah, tapi kita doa minta kat Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Al-jazimur rabi' al-lamut talabiyah wa hiya dalatu 'ala al-amri. Wa hiya al-lam talabiyah itu adalah lam yang menunjukkan atas suruh. Nahwu seperti apa ni seumpama firman Allah Taala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq. Yani lam di situ liyunfiq. Jadi bila masuk asalnya yunfiqu, masuk lamul amr, jadi dia menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia jadi liyunfiq. Dan dia asalnya memang kasrah lah. Dia lam ni maksurah. Dibaca dibaca dengan baris bawah. Kecuali bila dimasuki waw ataupun fa. Bila dimasuki waw ataupun fa boleh dibaca apa dia? Disukunkan. Boleh sukun, boleh kasrah, dua-dua boleh. Boleh sukun, boleh kasrah. Sukunkan boleh, kasrahkan pun boleh. Contohnya hadis apa? Dalam hadis Arba'in tu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Asal dia li yukrim tapi masuk fa, fal yukrim. Jadi disukunkan. Awid du'a ay wa hiya dalah ala al-amri awid du'a. Ini adalah ala du'a. Nahwu liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi asalnya yaqdi huruf masuk lam jadi liyaqdi. Jadi majzum dengan hazaf huruf illah. Al-jazimul khamis la at-talabiyah. Al-jazimul khamis la at-talabiyah. Amil yang kelima yang menjazamkan fi'il mudhari' la at-talabiyah. Lamul amri wa du'a wala fin nahyi wa du'a dalam matan ajumiyah. Wala yang bagi faedah nahi dan juga bagi faedah doa. Apa dia nahi? Talabul kaf anil fi'il. Ini tahan tuntut tahan daripada buat satu perbuatan. Jadi kalau orang bawah minta orang atas itu panggil doa lah. La at-talabiyah wa hiya dalah ala nahyi. Itulah yang menunjuk atas nahi, atas larangan. Contohnya la tusyrik billah.
Jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di syahid dia tusyrik majzum. Majzum bila alamat jazam dia sukun. Awid du'a, yakni adalah wahya dalah ala an-nahi awid du'a. Nahu la tu'akhidna. Seperti firman Allah Taala, la tu'akhidna. Lihat. Ini. Kita ambil juga sikit mana yang sempat lah. Mana yang tak sempat nanti kita sambung lain. Baik. Itu kita sebut jawazimul mudhari' terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita dah settle dah, iaitu ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa dia? Yang pertama at-talab. Yang kedua lam. Yang ketiga lamma. Yang keempat apalah damul amri wa du'a. Satu lima la binnahi wa du'a. Baik, ni yang pertama settle. Sekarang ni masuk yang bahagian yang kedua, ma yajzimu fi'lain. Ma yajzimu fi'lain kita bagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Yang pertama huruf dan yang kedua asma. Ini yang panggil uslub syarat lah. Satu uslub dalam bahasa Arab, yang mana dia terbahagi kepada tiga unsur. Dia terbahagi kepada ada tiga unsur dia. Yang pertama ada tu syarti. Apa tu? Fi'il. Fi'il syarat. Yang ketiga jawab syarat. Ini satu uslub lah, yang mana dia ada tiga unsur-unsur dia, elemen-elemen dia, iaitu ketiga-tiga elemen ni. Dan ni yang kita mengaji. Jadi pada bahagian yang kedua ni, ma yajzimu fi'lan, ini kita akan mengaji lah fi'il syarat dengan juga fi'il jawab syarat. Fi'il syarat dan juga fi'il jawab syarat, dan juga adat syarat. Adat syarat ni memang dah kita duk sebut selalu dah. Yang kita duk sebut ni huruf dan juga isim ni. Jadi ni elemen-elemen dia. Baik. Jadi alat-alat dia ataupun adat syarat, fi'il syarat dan juga jawab syarat. Dan adat syarat dia terbagi pada dua lah. Sama ada huruf dan juga ada isim. Huruf ada dua. Kita sebut itu huruf ada dua, in dan juga idma. Yang pertama in dan yang kedua izma. Adapun baki adat syarat semuanya adalah huruf. Semuanya isim, afwan. Baki adat syarat yang disebut semuanya adalah isim.
ada man, ada ma, ada mahma, tu ada ainama, ada haitsuma, ada anna, lepas tu ada mata, ayyana, ada kaifama, ada ai. Ha? Aina, ayyana. Boleh ha? Ini semua isim. Ini tolak tepi dah in dan juga idma huruf. Yang ni mudah aja. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Yang mana uslub ni apa ni, dia menunjukkan atas talazum antara dua fi'il. Antara dua fi'il. Yang mana jawab syaratnya biasanya dia akan berlaku apabila ada fi'il syarat. Berlaku fi'il syarat tersebut. Jadi man, yang ni lil akil. Ma dan juga mahma li ghairi al akil. Ainama, haitsuma, anna, ketiga-tiga ni li ainama lil makan. Mata dan ayyana di zaman. Kaifama lil hal, dan ayyu yani dia tusta'malu fi jami'il halat. Kata yang ni hasab ma tudafu ay ilaihi. Dia ikutlah kalau dia diidhafatkan kepada makan, dia tunjuk atas makan. Diidhafatkan kepada zaman, tunjuk atas zaman. Tunjuk kepada ghairul akil. Dia ikut pada apa dia diidhafatkan. Itu ai. Dan asma'u syarti semuanya mabniyah illa ai. Isim syarat semuanya mabni. Isim syarat semuanya mabni kecuali ai. Ai je yang mu'rab. Ai je yang mu'rab. Pilomi. Pistomi. Tahu. Bismillah. Boleh ha? Baik. Jadi yang pertama man lil akil. Yang kedua ma dan juga mahma, yang ni li ghairil akil. Sama ma dengan mahma, sama makna dia. Tapi mahma ni dikatakan dia ada lebih sikit daripada
pada perkara-perkara yang besar-besar dari segi apa ni banding nak penggunaan dia. Antara penggunaan mahma dan juga ma. Ainama, haitsuma, anna, yani lil makan. Selalunya kita terjemahkan man tu barang siapa ataupun siapa-siapa. Ma ataupun mahma kita sebut apa-apa. Apa-apa ataupun apa-apa barang. Ainama, haitsuma, anna, yani lil makan. Ini mana-mana ataupun di mana. Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana kamu berada, mana-mana kamu berada, nescaya kematian akan mendapatkan kamu. Ini akan datang kematian kepada kamu. Kemudian mata dan juga ayyana, yakni li zaman. Ini menunjukkan atas masa. Yakni bila-bila. Terjemah bila-bila. Mata ta'ud min safarika astaqbilka. Tu. Bila-bila kamu balik daripada safar kamu, aku akan sambut kamu. Ayyana pun sama juga. Mana dia li zaman, bila-bila juga. Kemudian kaifama ni bagaimanalah hal. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimana kamu duduk, aku duduk. Kaifama taf'al af'al. Contohnya, macam mana kamu buat, aku buat. Ini tengoklah berdasarkan kepada apa yang diidofatkan. Dia idofatkan kepada apa? Tengoklah. Tengok keadaan. Tengok dalam ni. Allah sallallahu Muhammad. Tak apalah, kita tengok dulu dia punya contoh-contoh dalam ni. Cuba nanti kita akan sebut sikit tentang i'rab dia. Kita akan ulang balik tentang i'rab itu pun kita ada sebut dah sikit tentang ma dan juga apa ni man, ma, mahma, ayu, macam mana i'rab dia. Kalau selepas dia datang fa'il lazim, waktu tu kita akan i'rab ma, man jadi apa, ma jadi apa, mahma jadi apa. Dan kalau selepas daripada ma dan juga man dan juga mahma tu fa'il muta'addi, dan fa'il muta'addi tu dah ada dah maf'ul dia, waktu tu apa kita akan i'rab dia. Dan kalau selepas dia fa'il muta'addi yang tidak ada lagi maf'ul dia, tidak disebut lagi, waktu tu apa kita akan i'rab dia. Itu kita akan sebut nanti, dia akan ambil masa sikit. Cuma ni kita tengok contoh-contoh dalam yang didatangkan oleh syarah. Sama juga nanti bab-bab zaraf ni, zaraf zaman, zaraf makan pun dia ada i'rab dia. Dia ada i'rab dia. Kalau datang selepas ada fa'il tam, waktu tu kita nak i'rab dia jadi apa? Lepas tu dia muta'alliq dengan apa? Lepas tu kalau selepas ada fa'il naqis, kita nak i'rab dia jadi apa? Jadi agak panjang sikitlah. Jadi kita tengok contoh, nanti kita sebut yang tu, kita tulis tentang i'rab tu, dan kita masuk pada masalah apa ni jumlah yang tidak boleh ataupun la yasluh nak jadi fa'il syarat, nak jadi jawab syarat. Waktu tu kita kena datangkan fa. Itu nanti pada pengajian yang lain. Baik. Qala syarih rahimahullah, di habis yang tadi itu disebutkan apa yang menjazamkan satu fa'il. Fa hadhihi khulasatul qaul fi ma yajzimu fi'lan wahidan. Ni kesimpulanlah, kesimpulan apa ni perkataan bagi apa yang menjazamkan satu fa'il. Wa amma ma yajzimu fi'laini fa huwa ihda asyrata adatan. Adapun apa yang menjazamkan dua fa'il, maka ada 11, maka ianya 11 adat. Ada 11 adat. Apa adat?
alat lah. Alat yang menjazamkan dua fi'il. Wahya in. Yang pertama in. Nahwu in yasha yuzhibkum. In yasha yuzhibkum. Jadi yasha itu fi'il syarat, yuzhibkum jawab syarat. Jadi yasha tu majzum dengan sebab in, yuzhibkum pun majzum dengan sebab in. Wa aina, nahwu aina ma takunu yudrikkumul maut. Aina ma takunu, asai takunu tu takununa, tapi masuk aina ma waktu tu dia majzum. Yang tu takunu fi'il syarat, yudrik jawab syarat. Mana-mana ada kamu, nescaya. Lalunya orang akan terjemah dengan nescaya. Nescaya mendapat akan kamu oleh kematian. Ay yasilu ilaikum al-maut. Wa ayyu nahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada tempat kita baca ayyu, ada tempat kita baca ayya. Tengok tempat dah, kalau dia jadi maf'ul kita baca ayya, jadi mubtada kita baca ayyu. Itu kita akan sebut balik bila dia jadi mubtada, bila dia jadi maf'ul bih. Tapi ayyu ni dia banyak i'rab dia. Bukan mubtada dengan maf'ul dia. Dia boleh jadi benda lain ke. Selain daripada tu. Waman nahu man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal, man ada syarat, ya'mal fi'il syarat, yujza jawab syarat. Asal yujza kan majzum dengan hazaf huruf illah. Wama nahu wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ma ada syarat, taf'alu jawab fi'il syarat, majzum dengan ma, alamat jazam dia hazaf nun, ya'lamhu, ya'lam jawab syarat, majzum dengan ma, alamat jazam dia sukun. Wa mahma kakau limri'il qais agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Mahma tu ada syarat ta'muri, ya saya ta'murina. Jadi majzum dengan mahma. Apa ni apa salah saya nama dia punya alamat jazam dia hazaf nun. Jawab syarat dia yaf'al. Asalnya yaf'al. Tapi sebab ni ada apa masalah syair ni, dia diperbariskan. Dia ajli rawi. Asalnya yaf'al. Wa mata ka qaulil akhar mata adha'il imamata ta'rifuni. Mata adha' asalnya adha'u, tapi masuk mata jadi adha'. Kemudian kenapa diperbaris bawah? Li takhallus min attiqa'i as-sakinain. Untuk berlepas daripada bertemu dua sukun. Ain mati, lam mati. Jadi sebab bertemu dua sukun, jadi diperbariskan yang pertama, dibaris kasrah. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Jadi adha' jawab apa ni fi'il syarat, ta'rifuni jawab syarat. Nun yang ada kat situ tu nunul wiqayah, sebab bertemu dengan ya mutakallim. Adapun nun apa ni, nun yang apa ni panggil apa? Bukan ni wadul tanwin. Nun alamat i'rab dia tu ketika rafa' tu dia telah dihazafkan. Sebab dia majzum dengan hazaf nun. Wa ayyana ka qawlihi fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili. Fa ayyana ma zaidah ta'dil bihir rihu tanzili. Ini pun sama, tanzil ta'dil jawab fa ayyana ada syarat, ta'dil fi'il syarat, tanzil jawab syarat. Tapi disebabkan syair ni diajli rawi, maka dikasrahkan jadi tanzili.
wa haitsuma ka qawlihi haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Ini antara yang apa salah satu yang nak sebut iaitu antara bait yang elok kita hafal dan juga kita jadikan semangat. Yak tu pun boleh ke ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili. Bait tu asalnya dia kata ajzul bait, yang ni belakang. Ada bait hak depan tu idzan na'jatul ajfa'u kanat biqafratin. An-naj'ah na'jah huruf tina unsal huruf. Al-ajfa huruf yang kurus, tak ada isi. Jadi dia kata idzan na'jatul ajfa'u kanat biqafratin. Dia kata apabila huruf betina yang tidak ada isi, kurus, dia tu berada di kafrah, padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili. Maka bila-bila masa ta'dil bihir rih, bila-bila masa ta'dil mana tatajih, bila-bila masa angin tolak dia akan ikut. Tolak ke kanan, dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Tapi sebenarnya dia bukan nak cakap pasal huruf tu, tapi ada benda yang dia nak bagi tahu kita, ada nuktah, ada faedah daripada bait ni. Nak kata orang yang dia maknanya orang kata tidak ada pendirian. Maknanya bila orang suruh macam ni dia ikut macam ni. Bila orang suruh macam ni dia ikut macam ni. Dia tidak ada pendirian dia sendiri. Itu maksud noktah ataupun faedah daripada yang kita boleh ambil daripada ni. Orang tolak sini dia pergi situ, orang tolak sini dia pergi situ. Jadi macam orang kata macam lalang. Okay, itu yang pertama lah. Tapi dia tak sebut makna pun, dia tak sebut dalam ni. Mana pun tak tahu. Banyak-banyaknya selalunya dalam ni dia akan datangkan bait, dia akan datangkan makna sekali. Tapi dekat bait ni dia tak datangkan makna. Kemudian bagi kita ada noktah. Dekat bait ni ada noktah yang lain. Tapi dia tak sebut. Tapi dalam syuzur, muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin dia datangkan, dia tak terangkan makna, dia sebut syahid dan i'rab. Tapi kat sini dia sebut makna syahid, lepas tu i'rab, lepas tu lughah. Kat sana pun ada lughah, tak silap. Yang wahaisuma ka qawlihi haisuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Haisuma apa kita kata tadi? Haisuma lil makan. Mana-mana ataupun di mana-mana kamu istiqamah, kamu tetap di atas jalan yang benar, jalan yang betul. Yuqaddir lakallah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kepada kamu najahan, kejayaan, fi ghabiril azman. Fi ghabiril azman apa? Ai fi zaman al mustaqbal. Bila kamu betul atas jalan yang betul, atas jalan agama, macam mana pun kamu, Allah Taala akan bagi kejayaan insya-Allah. Jangan takut. Ni boleh ni. Kadang-kadang kita mengaji ni, kadang-kadang ada waktu jatuh, ada waktu naik. Jadi bila waktu-waktu jatuhlah kita perlukan, kadang-kadang kita perlukan kisah-kisah ulama, kita perlukan kata-kata semangat. Sebab tu kadang orang mengaji ni ada waktu futur. Ada waktu futur. Tu futur ni kadang dia jadi rendah. Kadang-kadang boleh jadi keadaan-keadaan jadi futur. Futur ni apa? Lesu. Lepas dia tengah semangat, tiba-tiba dia jadi down, ke bawah. Sebab tu antara dalam taklim muta'alim, salah satu kisah, dia cakap bagaimana aku dapat lebih jadi alim daripada sahabat-sahabat aku. Sebab dia kata apa? Tidak berlaku pada aku futur. Inkilab selama 12 tahun, berubahnya sultan. Berubahnya sultan 12 tahun. Tapi dia masih dengan duk munazarah, ada mutalaah,
Jadi kita kena tengok diri kita. Agak-agak jadi macam ni, agak-agak hilangkan semangat kita mengaji. Ini baru tukar seorang. Wow, 2 orang. Baru berapa tahun tak sampai setahun lagi. Itu 12 tahun. Inkilab duk tukar. Tukar ni pemerintah lain. Jadi kadang-kadang benda ni menyebabkan kita putus kena pindah tempat ni pula. Kita bukan nak duduk sini. Betul tak? Tak mesti kita nak duduk rumah lagi kan. Itu lebih selesa. Siapa-siapa pun suka duduk rumah dia lagi. Jadi benda tu dengan keadaan apa semua macam ni, kadang-kadang dia jadi kita lemah. Jadi cerita-cerita para ulama ni lah yang membangkitkan semangat kita. Sebab tu perlu benda ni. Sebab tu kata Al-Imam Junaid, dia kata apa ni, al-hikayat jundun bin judunillah yusabbitullahu biha awliya'ahu. Allah Subhanahu dia sebut, dia kata hikayat, cerita-cerita ni, cerita-cerita para soleh, para ulama, para anbiya, semua ni satu jundun, satu tentera daripada tentera Allah Taala yang Allah sabitkan, tetapkan dengan cerita-cerita tersebut para wali dia. Ini pentinglah kita tengok-tengok kisah-kisah bagaimana ulama-ulama dulu dia menghadapi keadaan-keadaan. InsyaAllah jangan jadikan ni sebagai satu alasan ataupun satu kelemahan. Nampak jumpa tilam kan, empuk, boleh duduk atas tilam, tidak terus tak mengaji terus lah. Jadi ambil lah benda. Maknanya macam mana kita di sana, di rumah, kat sini kita cuba buat. Kerana kita lawan nafsu. Memang agak terganggu, ramai dan sebagainya. Baik. Jadi haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Dia kena ada istiqamah. Duduk atas kebenaran. Jangan takut. Tambah kita di akhir zaman ni kan. Pemikiran-pemikiran sesat banyak. Tambah kalau kita nak buat agama ni lagilah. Baik, wa idma dengan makna in, makna jika. Wa idma ka qawlihi wa innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Idma, ma tu kan manafi tu, idma ta'ti, yakni sungguhnya kamu, jika kamu tidak datangkan apa yang kamu suruh dengannya, tulfi dengan tajid, nescaya kamu akan dapati orang yang kamu suruh tu, jika kamu buat, yang mendatangkan apa yang kamu suruh, nescaya kamu akan dapati orang yang kamu suruh tu pun buat apa yang kamu suruh. Maknanya nak suruh kita ni belajar buat dulu apa yang kita nak cakap. Ada tengok ulama kisah salaf dulu, orang suruh dia khutbah pasal satu tajuk, dia tak mahu khutbah tajuk tu. Lepas tu minggu satu lagi baru dia khutbah tajuk tu. Dia kata, pasal apa sebelum ni kami suruh kamu khutbah tajuk ni kamu tak mau. Lepas tu baru sekarang ni baru kamu khutbah. Dia kata, sebelum ni aku tak buat lagi amalan tersebut. Jadi aku nak buat dulu. Tengok depa tatbiknya depa, apa yang depa nak cakap, kalau boleh depa ni buat. Kita hari ni kita boleh bercakap. Kita boleh, ramai yang boleh bercakap. Hatta ramai hari ni semua boleh cakap. Kita latih orang bercakap. Tapi silap, kita tak latih dari segi ilmu. Itu sayang. Jadi orang bercakap contoh tak ada. Yang sayangnya bila asatizah ni tak jadi contoh. Dia tak jadi contoh pada masyarakat. Tengok hari ni dengan program-program apa semua yang apa view ke apa ke, semua yang ada ni, dengan gaya rambut dan sebagainya, dengan fashion dan sebagainya, depa ni contoh orang. Depa kata ni ustaz. Jadi macam itulah orang ramai akan ikut. Jadi agak menyedihkan. Sampai kadang orang nak berubah pun kata tak ada beza pun aku nak berubah dengan tak berubah. Sama kan. Itu kena jagalah dari segi sikap. Benda-benda ni ada hikmah-hikmah yang boleh kita ambil nasihat-nasihat daripada benda-benda ni.
طيب. Wa anna ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Ini pun ada kalam sikit bawah tu. Tapi nak bagi tahu kata ada syarat anna ta'tiha fi'il syarat, tastajir tu badal. Badal bagi fi'il syarat. Jadi ikut hukum lah, ikut mubdal minhu. Fi'il syarat, jawab syarat dia tajid. Fi'il syarat dia tajid. Tapi ada iskal sikit dekat apa ni, dekat syair tu, boleh baca kat bawah tu. Sebut. Tu nantilah kalau ada masa, insya-Allah. Fatu fa hadhihi al-adawat allati tajzimu fi'lain yusamma al-awwalu minhuma syartan. Dan adat-adat ni yang menjazamkan dua fi'il ni, yang pertama dinamakan syarat. Fi'il syarat. Wa yusamma al-awwal minhuma, daripada minhuma, daripada fi'lain tu. Yang pertama daripada fi'il tu, ini fi'il yang pertama dinamakan syarat. Ini fi'il syarat. Wa yusamma sani, dinamakan fi'il yang kedua tu jawaban. Ini jawab syarat. Wa jazaan. Wallahu ta'ala a'lam. Selepas tu masalah kena datangkan dengan fa. Tu nanti kita tengok. Kita akan sebut sikit pasal i'rab tu, dan juga tempat-tempat yang perlu kita datangkan fa pada jawab syarat. Contohnya dalam Al-Quran, wa sanasayramat al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa amma, tapi itu fa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Datang fa amma mana in wasallallahu Muhammad. Amma man khaffat mawazin fa apa dia? Tak mai. Ni ada depan ni. Percaya oh. Contoh apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pada fa. Fattabi'uni, kena datangkan fa. Kita akan tengoklah, ada bait yang dia himpunkan, satu bait dia himpunkan tempat-tempat yang perlu didatangkan fa pada jawab syarat. Ada tempat tak perlu bawa datangkan fa, ada tempat perlu datangkan fa. Itu kita akan masuk nanti. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdih, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.